Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada murid-murid tahun 6 SK Kampung Kota. Pagi ni kita akan sambung sesi PDPR Sains kita untuk tajuk kecil seterusnya iaitu faktor yang mempengaruhi daya geseran. Jadi cikgu minta kamu buka buku teks kamu, muka surat 102. Okey, buka buku surat 102. Okey. Minggu lepas kita belajar tentang geseran. Okey, daya geseran iaitu apakah maksud daya geseran? Daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan. Okey, dan daya geseran ni dia mesti menentang arah pergerakan. Jadi hari ini kita belajar tentang faktor yang mempengaruhi daya geseran. Faktor yang akan mempengaruhi sama ada daya geseran itu banyak atau sedikit. Okey. Kita tengok apa cerita kawan kita ni. Apakah faktor yang mempengaruhi daya geseran yang terhasil? Okey. Daya geseran dipengaruhi oleh faktor seperti jenis permukaan dan jisim objek. Okey, dua faktor ni. Jenis permukaan dengan jisim objek. Okey. Jenis permukaan, tengok sama ada permukaan itu licin atau kasar. Okey. Permukaan mana yang banyak geseran? Permukaan yang licin ke permukaan yang kasar? Itu nanti kita akan lihat. Cikgu akan buat demonstrasi sikit. Okay. Kemudian, jisim objek. Jisim objek kita belajar untuk tajuk pengukuran. Jisim ialah bilangan jirim sesuatu objek. Maksudnya, berapa banyak kandungan sesuatu objek tu. Banyak ke sikit? Kalau banyak, dia berat. Kalau sikit, dia ringan. Itu jisim objek. Okay. Jadi kamu boleh tengok pada muka surat ini kita nampak adanya eksperimen pertama iaitu jenis permukaan. Okey, cikgu akan buat eksperimen ini demonstrasi ini secara ringkas dan cikgu akan ubah suai sikit. Okey, dengan apa yang cikgu ada di rumah lah. Okey. Cuba kita tengok situ. Penyataan masalah jenis permukaan ni, penyataan masalahnya lantai simen dengan lantai rumput. Okey, kita tengok kawan ni cakap apa? Bagaimanakah jenis permukaan mempengaruhi daya geseran? Okey. Kemudian yang kawan perempuan ni tanya apa lagi? Troli yang manakah lebih mudah ditolak jika jisim troli adalah sama? Tengok kedua-dua jisim. Jisim troli A dengan troli B. Kedua-duanya sama jenis, sama besar. Tak ada bawa beban apa-apa. Okey. Tapi apa yang berbeza? Yang berbeza adalah jenis permukaan. Permukaan lantai dengan permukaan simen. Okey. Tujuan penyiasatan. Okey. Menyiasat jenis permukaan yang mempengaruhi daya geseran. Nak lihat jenis permukaan yang macam mana? Banyak daya geseran atau kurang geseran. Okey, kita baca apa alatan diperlukan oleh kawan-kawan kita ni. Alat dan bahan diperlukan ialah kereta mainan, gelang getah. Okey, gelang getah ni untuk lastik lah, untuk kita bagi dia daya tolakan. Okey. Kepingan plastik, kepingan kardboard, kepingan permaidani dan pita pengukur. Kepingan-kepingan ni sebagai jenis-jenis permukaan. Okay, pita pengukur tu nak ukur berapa jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Okay. Kemudian kita tengok situ. Mari kita siasat dengan menggunakan kereta mainan yang bergerak. Mari kita siasat dengan menggunakan kereta mainan yang bergerak melalui jenis permukaan yang berbeza. Kita cuba kereta mainan tu melalui permukaan plastik, okey, kemudian kepingan kardboard, kemudian kepingan permaidani. Setiap pergerakan tu, setiap jarak tu diambil menggunakan pita pengukur, okey. Kemudian cikgunya cakap apa? Bina hipotesis kamu berdasarkan masalah tersebut. Kenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah yang malar dalam eksperimen ini. 3 pemboleh ubah ni. Okey. Tak nak, cikgu dah terang banyak kali tentang 3 pemboleh ubah ni. Kalau dalam kes ni, pemboleh ubah dimanipulasi kat sini apa dia? Jenis permukaan. Permukaan kardboard, permukaan plastik dengan permukaan permaidani. Okey. Pemboleh ubah bergerak balas. Jarak yang dilalui oleh kereta. Okey. Berapa kita ukur tu? Itu pemboleh ubah bergerak balas. Apakah pemboleh ubah yang malar dalam eksperimen ni? Yang malar, yang dimalarkan adalah
jenis kereta jisim kereta mainan. Okey. Okey, cikgu akan menunjukkan kamu secara ringkas demonstrasi untuk uji kaji ni dengan menggunakan apa yang cikgu ada di rumah. Okey, nanti cikgu harap kamu faham apa yang cikgu cuba buat nanti. Okey, kita saksikan. Okey, ini cikgu nak buat satu eksperimen tentang faktor mempengaruhi daya geseran. Okey, kita nak gunakan faktor yang pertama iaitu jenis permukaan. Okey, kat sini cikgu ada satu tuala. Okey, tuala kecil. Kita tengok permukaannya berbulu. Okey, kemudian dengan permukaan meja cikgu ni. Okey, cuba kita perhatikan. Kain ni lembut, rasanya lembut, tetapi dia ada banyak permukaan dia kita boleh kata macam banyak kasar lah. Okey, berbanding meja ni. Meja ni kelihatan licin. Okey, cikgu gantikan kepingan plastik, kepingan cardboard dengan permainan ni. Okey, cikgu gunakan tuala kecil ni. Okey, sini cikgu ada dua kereta mainan yang sama jenis, sama berat. Okey, cikgu letak satu di atas kain tuala ni, satu lagi di atas meja. Okey, kemudian cikgu akan gunakan buku ni, buku tebal ni. Cikgu gantikan dengan gelang getah tadi. Gelang getah tadi sepatutnya digunakan untuk menarik kereta ke belakang dan dilepaskan supaya kereta tu bergerak dengan daya tolakan yang sama banyak, sama kuat. Okey, sekarang cikgu gunakan buku ni lah. Cikgu akan tolak bersama-sama untuk kedua-dua kereta. Cikgu letak betul-betul sama-sama. Kita tengok apa berlaku. Cikgu gunakan daya yang sama banyak. Okey, 1, 2, 3. Apa yang kamu nampak? Lagi sekali cikgu tunjuk. Cuba perhatikan betul-betul. Cikgu gunakan daya yang sama. Okey, 1, 2, 3. Nampak? Cikgu gunakan daya yang sama kuat, daya tolakan yang sama kuat. Tapi apa yang kamu boleh perhatikan? Kereta mana yang boleh pergi jauh? Jarak mana yang lagi jauh? Jarak kereta yang melalui permukaan meja berbanding kereta yang bergerak di permukaan tuala. Kenapa? Kat sini kita nampak kenapa kereta ini boleh pergi jauh? Sebab kereta ini kurangnya geseran. Kenapa dia kurang geseran berbanding kereta yang atas tuala ni? Kerana permukaan meja yang licin ini kurang daya geseran berbanding permukaan kain tuala yang walaupun nampak lembut tapi sebenarnya dia banyak geseran. Okey, itulah faktor pertama yang mempengaruhi daya geseran iaitu jenis permukaan. Permukaan yang licin kurang daya geseran, kereta boleh pergi jauh. Ni kereta ni pergi jauh. Permukaan yang kasar banyak daya geseran, jarak yang dilalui hanya sedikit. Okey, cikgu harap kamu faham uji kaji yang pertama. Cikgu tunjuk lagi sekali. Tengok lagi sekali. Last. Okey, 1, 2, 3. Nampak? Okey, itu dia faktor mempengaruhi daya geseran yang pertama iaitu jenis permukaan. Jadi kalau berbalik pada eksperimen dalam buku tadi, kepingan plastik, kepingan cardboard dengan kepingan permaidani, rasa-rasa mana yang banyak geseran? Kepingan permaidani. Mana yang kurang geseran? Kepingan plastik. Okey, sebab kepingan plastik tu dia licin. Kepingan permaidani tu dia kasar. Okey, jom kita lihat eksperimen yang seterusnya. Okey, itu tadi eksperimen yang cikgu buat tadi. Kamu nampak ada kereta yang bergerak atas permukaan meja yang licin boleh pergi lebih jauh berbanding kereta yang bergerak di atas permukaan tuala. Sebab permukaan tuala ni dia banyak geseran berbanding permukaan pada meja. Okey, jom kita lihat faktor yang kedua. Eksperimen yang kedua. Okey, jisim objek. Jisim objek. Okey, jisim adalah bilangan ataupun jumlah ataupun kuantiti jirim sesuatu objek. Okey, pernyataan masalah. Bagaimanakah jisim objek mempengaruhi daya geseran? Tengok situasi murid tu tolak dua almari kecil tu kan. Okey,
Mengapakah almari ini sukar digerakkan? Okey. Almari sebelah mudah saja ditolak. Kenapa agak-agaknya? Okey, mungkin satu dalam tu kosong, satu lagi ada banyak barang. Okey. Mari kita uji dengan menggunakan 3 buah lori mainan yang berbeza jisim atau muatan. Okey. Tengok gambar aja kereta ni lori mainan ni. Yang pertama ni kosong, tak ada beban, kosong. Okey. Yang kedua bebannya sedikit, yang ketiga bebannya penuh. Mana yang banyak jisim? Yang banyak jisim adalah yang paling banyak beban lah. Mana yang paling kurang jisim? Yang paling kurang jisim adalah yang tak bawa beban. Okey? Kita perhatikan lori mainan yang bergerak paling jauh. Nak tengok lori mainan yang bergerak paling jauh. Rancang dan jalankan eksperimen tersebut. Cikgu tu nak kamu buat eksperimen tersebut. Nak tengok lori mana yang boleh pergi paling jauh. Okey? Cikgu akan buat satu lagi eksperimen ringkas. Okey, dengan apa yang cikgu ada. Okey? Semoga kamu faham apa yang cikgu akan tunjukkan sebentar lagi. Okey? Okey murid. Untuk eksperimen kedua iaitu faktor jisim objek. Okay, cikgu akan gunakan 2 model kereta mainan. Okay, tapi cikgu tak dapat nak gunakan 2 model yang sama jenis. Okay. Cuma cikgu bezakan dia punya berat, dia punya jisim. Okay. Ni kereta ni, nampak? Cikgu tambahkan ni, apa ni? Shilling 50 sen. Okay, sebagai nak menambahkan jisimnya. Okay. Berbanding dengan kereta ini. Okay. Cikgu terpaksa gunakan apa yang cikgu ada sahaja. Okey, maklumlah PDPR kat rumah kan, apa yang kita ada sajalah. Kita tambah baik improvise. Okey. Tengok, cara yang sama juga cikgu gunakan buku ni sebagai daya tolakan. Okey, nak tengok mana yang pergi lebih jauh dan kita nak gunakan daya tolakan yang sama kuat supaya malar. Okey. Cikgu letak bersebelahan, cikgu letak sama-sama, rapat sama-sama. Okey, susun. Tengok, cikgu akan bagikan daya tolakan yang sama kuat. Okey, 1, 2, 3. Lagi sekali. Okey. 1, 2, 3. Nampak tak apa yang berlaku? Siapa yang di depan? Kereta yang jisimnya kurang. Siapa yang di belakang? Siapa yang bergerak dekat saja? Jarak perjalanannya pendek. Okey. Kereta yang lebih jisim. Okey. Okay, sekali kita tengok. Okey. Ni cuba bagi sama. Okey. 1, 2, 3. Nampak? Apa berlaku? Kereta yang kurang jisimnya bergerak lebih jauh berbanding kereta yang lebih banyak jisim. Okey. Ini menunjukkan faktor kedua iaitu jisim objek mempengaruhi daya geseran. Permukaan sama. Permukaan lantai sama. Geserannya sama banyak pada permukaan. Tetapi apa yang berubah? Jisim objek. Jisim objek yang kurang bergerak lebih jauh. Jisim objek yang banyak bergerak lebih dekat. Okey. Jadi, siapa yang pergi jauh, dia kurang daya geseran. Walaupun permukaan meja ini sama daya geserannya bagi kedua-dua kereta, tapi yang mempengaruhi daya geseran yang bertambah ni disebabkan oleh jisim objek. Okey. Lagi sekali cikgu tunjuk. Last. Okey. Kita buat 1. Susun dulu. 1, 2, 3. Lagi sekali. Lagi sekali kita buat. Okey, kita susun sama-sama. 1, 2, 3. Nampak? Okey. Kereta yang kurang jisim bergerak lebih jauh berbanding kereta yang banyak jisim. Okey, kerana apa?
kereta yang kurang jisim ni kurang daya geseran, okey, berbanding kereta yang lebih banyak jisim. Walaupun permukaan yang dilalui adalah sama. Okey. Jadi cikgu harap kamu faham dua faktor mempengaruhi daya geseran. Yang pertama tadi jenis permukaan, yang kedua jisim objek. Okey. Itu dia tadi eksperimen, okey, uji kaji yang ringkas tentang faktor yang mempengaruhi daya geseran, iaitu jisim objek. Okey, kita nampak objek yang lebih banyak jisimnya banyak daya geseran berbanding objek yang kurang jisimnya. Okey, dan yang banyak jisim bergerak dekat saja, boleh pergi jarak yang dekat, jarak yang pendek, manakala yang kurang jisimnya, kurang daya geserannya, boleh bergerak lebih jauh. Okey, jadi cikgu harap kamu faham dua faktor mempengaruhi daya geseran yang kita belajar hari ini, iaitu pertama jenis permukaan. Okey, permukaan kasar banyak daya geseran, permukaan licin kurang daya geseran. Okey, kemudian faktor yang kedua iaitu jisim objek. Objek yang banyak jisimnya besar, daya geserannya meningkat. Objek yang kurang jisimnya, daya geserannya berkurang. Okey. Cikgu harap kamu faham apa yang kita belajar pada hari ini. Okey. Kita jumpa lagi di kelas yang seterusnya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Bye.